Lalu saya berpantang hampir 5 tahun ketam kerang pulihkan kita punya sel-sel dalam tubuh dengan menggunakan peti plasenta ni. Pernah disahkan positif COVID. Dia menggunakan peti plasenta dan boleh merawat sistem dalam tubuh badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Baik, alhamdulillah hari ini saya cuba bersiaran membawa para pendengar dan penonton semua ke satu sesi promotion, iaitu orang kata untuk memperkenalkan petia plasenta ini ke seluruh masyarakat. Untuk memasakkan benda ni, kita petia plasenta ni, kita ada berbanyak cara, berbanyak kaedah, dan antaranya bertemu individu menggunakan telefon dan berbagai media lain. Kesalahan pula kita berada di musim pandemik COVID-19 ya. Jadi kita cuba buat cara pengiklanan ataupun pengebahan melalui alat-alat media yang macam ini. Dan sementara COVID-19 ni berakhir ataupun hilanglah daripada kehidupan kita ni, kita cuba mempromosikan juga. So hari ini saya cuba membawa satu saluran, orang kata cara untuk mempromosikan petia plasenta ini, di mana tim kami, tim 37 Malay Group Tanjung Karang telah cuba memasakkan satu cara pemasaran yang terus kepada komuniti. Baik, apa yang kami buat di sini, selain daripada daun-daunan saya ataupun leader-leader saya membuat pemasaran melalui orang kata cara yang selainnya daripada apa yang kami nak buat ni. Jadi inilah cara, dan saya rasa ini juga satu kesempatan untuk kita merakyatkan, kita memperkenalkan petia plasenta di kawasan Adun Sungai Burung ini ataupun di kawasan Tanjung Karang ini. So kami pihak tim Tanjung Karang sudah mula buat satu gerakan ataupun satu cara pemasaran di mana kita berhubung ataupun kita telah memperkenalkan produk ini kepada rakan-rakan, dan antaranya salah seorang daripadanya Cik Marwan bin Ahmad, dan kebetulan pula memang dia adalah bertugas sebagai pegawai khas ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Burung, iaitu YB Datuk Haji Samsudin Lias. Jadi apa yang saya nak fokuskan di sini bahawa selain daripada ahli Dewan Undangan Negeri kita ni berkhidmat kepada masyarakat, ianya juga membantu komuniti-komuniti macam tim Malay Group ni untuk memasarkan barang-barangnya ke kawasan yang sedia ada. Jadi tidak melengahkan masa, kita jemput Tuan Marwan bin Ahmad memperkenalkan dirinya dan beberapa perkara yang dia akan cuba ketengahkan di sini. Silakan. Terima kasih Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Abang Bob selaku mentor, Abang Zarul dan tim peti plasenta 37 Malay Group yang mana telah membawa ke Tanjung Karang. Jadi pertamanya nama saya Marwan bin Ahmad dan bertugas di Pusat Khidmat Masyarakat Adun Sungai Burung selaku pegawai khas operasi. Dan mula mengenali peti plasenta ni, tahu tu dah lama dah. Dia tahu ada peti plasenta di Tanjung Karang, di tempat Pak Abu tu dah lama. Tetapi dia ambil kira macam dia tak hirau. Dia lalu depan mata je, dia pergi begitu aja. Tetapi sampai satu peringkat bila Pak Abu bagikan saya untuk mencuba, bila kita ada masalah kesihatan ni, biasalah macam-macam produk kita cuba. Tetapi akhirnya
bila saya menggunakan pada mulanya 5 biji. Nah, Wan, cuba. Saya makan dalam 2 biji, badan tu rasa macam sakit semacam. Saya takut nak makan 3 biji tu. Udahnya yang 3 biji tu hilang. Hilang begitu saja. Alamak. Jadi bila yang kali kedua, saya rasakan mungkin di offer lagi. Bagi 10 biji. Jadi bila yang 10 biji inilah saya makan, gout saya tu rasa macam dah tidak ada ataupun berkurangan. Dan saya boleh makan makanan yang dulu saya berpantang hampir 5 tahun. Saya ingat 5 tahun, ketam, kerang, pulut. Kalau orang utara ni dia pulut durian. Itu Durian bau pun tak boleh tuan. Pulut tak boleh, durian tak boleh. Jadi kita ni penggemar dengan pulut durian. Siap ada santan apa semua lagi. Jadi takkan nak tengok aja. Jadi alhamdulillah hingga hari ini walaupun yalah kita nampak dari segi kekuatan tubuh tu dah, energi tu dah ada. Cuma bak kata Abang Bob lah. Abang Bob cakap makan tu patut-patutlah. Tu nasihat Abang Bob. Walaupun kita dah pulihkan kita punya sel-sel dalam tubuh dengan menggunakan peti plasenta ni, makan tu kena tengok-tengok lah. Jangan terlalu emosi sangat. Jadi saya ambil petua Abang Bob tu lah. Jadi nak cerita hari ni, bila saya menggunakan produk, banyaklah produk-produk yang lain kita gunakan. Tetapi ada keberkesanan produk peti plasenta ini, saya cuba bawa di kalangan masyarakat. Di bawah pejabat adun Sungai Burong. Saya ni seringkali, bila pegawai khas operasi, dia seringkali turun ke lapangan. Melawat pesakit terlantar, OKU, orang yang ialah yang sakit tu kita melawat. Dan bila lawatan tu kadang saya bersama dengan yang bermakdun. Bila turun, kadang tu saya sendirilah bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk turun melawat ziarah. Dan pada ketikanya yang kita lawati itu kencing manis, gout yang kritikal, sakit jantung, ada yang stroke, dan yang banyak tu kencing manis, stroke. Jadi kita tidak ada penyudah bila kita melawat, bawalah sumbangan-sumbangan yang dibekalkan, ada gula, kopi, kadang teh. Tetapi di peringkat Datuk Samsudin ni dia tak bagi bawa gula, susu. Sebab itu punca diabetes. Punca kencing manis. Jadi bila nak bawa itu kadang kita kesian lah kan. Kita bawa biskut, kadang dia orang tak boleh makan biskut. Tapi bila saya dapat idea ini bersama dengan Pak Abu, perkongsian Pak Abu dengan saya lah. Cuba kita bawa kita punya suplemen ini ataupun peti plasenta ini untuk dibagi. So, kita tengok macam mana keadaan badannya, sakitnya. Jadi terima kasihlah tu dekat Pak Abu. Dan saya pun mencadangkan lah. Sebelum mencadangkan tu, saya ada pergi satu rumah. Dia ni kencing manis, orang muda, asnaf lagi. Bila asnaf ni pendapatan dia agak terhad. Bila dia selaku ketua keluarga tidak bekerja, terlantar. Bila dia terlantar, dia tak boleh pergi keluar, macam mana nak datangkan sumber pendapatan? Mengharapkan daripada pusat zakat, lembaga zakat, hanya bagi mungkin untuk menampung sebahagian kecil saja untuk isi keluarga. Tetapi bila saya cadang, saya bagi tahu, masa tu saya telefon. Pak Abu minta hantar. Inilah. Dia ada packing macam ni. Hantar ke rumah orang ni di lorong sekian-sekian. Namanya tu Zaimi. Orang muda lagi. Badan pun nampak cergas. Tetapi bila terlantar, kita pun sedia maklum lah. Dia dah tak boleh bekerja. Kakinya ni dah hampir lumpuh. Dia tak ada rasa dah. Dia rasa tu dah tak ada. Bila dah hantar dekat dia, dia cuba. Masa saya pergi mula-mula,
dia merangkak keluar daripada rumah. Dia terlantar. Saya duduk di ruang tamu, dia keluar tu merangkak. Sebab rumahnya pun agak uzur. Kalau tengok. Kan? Kali kedua, bila ada permohonan lah. Ini bila ada permohonan dia untuk membina rumah. Jadi secara tak langsung saya kena datang melawat rumah dia pula. Bukan nak melawat orang. Nak melawat rumah yang mana? Yang nak di-repair, yang nak dibina. Bila saya sampai, si Huzaimi ni dah ada di depan pintu. Dan saya pun, yalah, bila ramai sangat, kita tak cam yang mana satu, kan? Saya bertanya lah, Huzaimi ada tak? Dan dia sendiri bercakap, saya lah Huzaimi bang. Iyalah Huzaimi. Sebab Huzaimi yang 3 hari lepas saya datang tu, dia terlantar. Maknanya selepas makan petir 3 hari tu. Jadi bila saya datang 3 hari selepas tu, selepas dia makan petir tu, dia dah berada di depan pintu. Saya cakap, oh kalau berdiri lah kira. dia dah berdiri dah. Tak merangkak lagi lah. Dan dia berkata, dia bercakap dengan saya, dia kata, Alhamdulillah bang, mungkin ni Allah Ta'ala nak bagi kesembuhan dekat saya melalui abang, katanya. Bila abang bagi 10 biji ni, jari saya, kaki, semua dah tekan tu sakit. Sebelum ni tekan tu dia macam lembik, dia dah kosong dah, tak ada apa. Tak ada rasa Tak ada rasa. Tapi bila dia dah menggunakan ni, dia tekan tu dia dah rasa kebas-kebas sakit dan dia teruskan sampai 10 biji, Alhamdulillah. Saya dah boleh bawa kereta bang sebenarnya. Pergi petik sayur untuk dijual. Selepas itulah. Selepas itulah. Maknanya, tuan-tuan ya, kalau kita lihat dekat sini, kita petir pelan setan ni membantu golongan-golongan seperti ini yang terlantar, dibangkitkan semula semangat dan jati diri lah. Bukan setakat tubuh badan, untuk mereka tu bekerja. Tak ada nak tunggu bantuan saja. Tak ada nak mengharapkan bantuan. Walaupun dia masih menerima bantuan, tetapi oleh kerana anak, keluarga yang ramai, dia nak menyara, tidak cukup. Jadi Alhamdulillah dia dapat bekerja, petik sayur dan dapat menjual. Dan selain daripada tu, sebelum tu nak sikit macam mana penerimaan yang hormat Datuk sendiri tentang Pakatan. Baik. Untuk penerimaan masa tu saya belum masuk lagi. Saya belum masuk ke berhubung dengan Yang Mohd Datuk. Cuma ini secara peribadi saya lah sebagai pegawai yang melihat orang-orang ni, saya bagi. Alhamdulillah. Tetapi bila sampai ke satu peringkat, ada pesakit yang saya lawati, stroke. Stroke, tangan dia dah tak boleh. Memang kita datang pun dia diampuh lah tangan tu. Langsung tak boleh bergerak. Tak ada kebas, tak ada apa. Bila saya bagi 10 biji, dia makan, dia rasa okey, dah mula ni, dia minta handphone untuk menekan handphone. Mencari nama saya. Untuk telefon bagi tahu yang dia tangannya dah boleh. Alhamdulillah. Itu dah agak berapa biji dia? Itu dia 10 biji. Dah 10 biji. Dan dia nak tanyalah macam mana kaedah untuk teruskan, untuk makan. Dan masa tu saya minta Pak Abu jugalah untuk untuk menerangkan. Mula punca kena ni, punca atau yang ada ni mana kena tu selepas bersara lah. Bersara je ya. Bersara umur 60 lah ya. 60. Maknanya Sebelum tu tahu juga tapi tak tahu kan. Sebelum tu memanglah adalah tanda lah. tanda je lah. Yang tahu tu masa umur 60 lah. Mana okey, tahunya tu bila pergi hospital lah. makan tak lalu, tidur tak lena, Makan tak lalu. Itu makan tak lalu, tidur tak lena. kemudian badan turun, badan menurun. Berat badan menurun. Berat badan menurun. Tiga lah. Memang
disahkan pihak hospital lah. Di hospital mula-mula kita ialah kita pergi juga, dukun pergi juga. Kalau dukun itu tak ada apa-apa lah, dan dari sifat dan kemudian bila pergi ke hospital cek tengok cek darah semua itu. Apa tu buat kajian je darah tak darah tu Ada lebih darah putih itu lah. Mana yang masa saya jumpa saya datang tu memang baru balik daripada hospital lah tu kan. Itu kira buat apa, endogram buat apa? Buat dia lepas tu tahan lah. Buat semua boleh kembali. Sebab tengok badan terlampau cukup sangat. Kemudian makan pun tak boleh kembali. Jadi kita selalu berangkat lama-lama boleh di atas sini. okey tu. Kita nak tahu apa kesan yang kita bagi makan buat petir tu. Lepas berapa lama yang dah dapat rasa kesan-kesan yang membantu tu lah daripada buat hospital tu? Sama tahu biji dah 5 biji, 6 biji. Dengan lebih kurang 5-6 biji lah. 6 biji dah boleh dapat. Jadi testimoni yang itulah sebenarnya saya maklumkan dekat Yang Berhormat Datuk Samsudin. Dan Datuk Samsudin pun rasa okey, kalau macam tu apa kata kita menggunakan sebahagian peruntukan kita ni untuk membantu mereka-mereka yang terlantar. Dan sekiranya ada keberkesanan mujarab lah senangnya, mungkin Dewan bolehlah berhubung dengan pihak Pak Abu, dan perkara itu kita telah buat lah. Dan Alhamdulillah hari ini yang mana yang kita ziarah yang lalu lah, maksudnya ada yang leukemia, ada yang kencing manis, nak potong kaki, tak jadi potong. Ada yang serangan jantung, Alhamdulillah dipulihkan lah, maksudnya tanpa ada masuk stand dan sebagainya. Itu. Jadi Alhamdulillah penerimaan Yang Berhormat Datuk Samsudin memberi kebenaran lah kepada saya dan tim pejabat DUN untuk turun tu. Sekiranya memerlukan peti plasenta ni, kita akan bagi dalam kuantiti 10 biji lah. Percubaan. Baik, kita agak terharu lah bila mendapat tahu cerita-cerita yang seperti ini. Maknanya apa yang kita cuba menerangkan kepada masyarakat setempat. Maknanya kita ada beberapa platform yang boleh kita pakai, dan antaranya inilah melalui pegawai Dewan Undangan Negeri. Jadi mungkin ada pesanan-pesanan ataupun cadangan ataupun sebagainya daripada pihak Tuan Marwan sendiri, khususnya mungkin dari segi kita kumpulan yang berada di Tanjung Karang ni, ataupun mana-mana lah cara apa yang cuba boleh di share untuk kita. Okey, silakan. Baik, sedikit pesanan lah ya. Saya adalah pengguna peti plasenta, dan banyak jugalah yang dapat membantu ya, dari segi kesihatan badan. Begitu juga keluarga, isteri, anak-anak ada juga yang menggunakan. Dan ibu mertua saya yang mereka ni umur dah melebihi 70-an, 80-an. Jadi Alhamdulillah hari ini walaupun ada sakit kencing manis, ada darah tinggi, ada juga sakit-sakit yang lain di kalangan masyarakat, yang kronik. Dia dapat mengurangkan. Jadi cadangan saya lah, bila saya buat testimoni ni dekat badan, dekat diri sendiri. Pertama, bila kita menggunakan peti plasenta ini bertujuan untuk merawat kita punya sel-sel. Dia bukan nak bagi ubat, nak bagi sembuh sepenuhnya, tetapi dia merawat. Kalau kita disyorkan oleh doktor makan pil darah tinggi,
Ya. yang melebihi 10 mg contoh kan. Mungkin sampai satu peringkat doktor akan cadangkan kepada kita mungkin tahap 5 mg. Maknanya kita dos tu dah makin berkurangan. Dia dapat menjaga buah pinggang dan sebagainya. Ya. Dan selain daripada tu dalam tubuh kita ni banyaklah sel-sel yang mati. Peringkat umur 30-an, 40-an bawa ke 5-60-an ni, sel tu dah banyak mati. Ya, jadi betul. kita nak rawat balik lah. Kita rawat balik supaya bila kita makan apa-apa ulam-ulaman, contohnya buah-buahan, dia dapat menyerap terus zat tu kepada tubuh kita. Ya. Kalau tak, kita makanlah apple hijau ke, kita makanlah buah-buah apa pun, bila sel dah mati, dia nak merawat tu dia tak boleh. Dia hanya bagi vitamin kepada tubuh, tapi dah tak cukup kan. Jadi dengan kaedah ini mungkin kepada mereka di luar lah, kalau tidak mampu untuk mendapatkan satu botol ni, nilai dia tu yang saya dapat 1682. Dia pergilah ke mana pun. Mungkin ada pengguna dia cakap kalau kat Shopee kat mana tu 400 500 lebih. Tetapi itu tidak ada jaminan. Sebab mungkin dia datang daripada apa ni, dia duplicate lah maksudnya. Palsu dan sebagainya, kita tak yakin. Sebab setiap pembelian kita dekat sini yang saya belilah dengan Pak Abu ni, dia ada nombor siri dia kan. Ada nombor siri di bawah ini. Bawah sini pun ada nombor siri ni, tapi pun kita ada apa? Kita punya kod kita. Maknanya ini memang saya beli dan kod ni kod saya lah. Kan? Jadi saya pun tak ada rasa was-was. Sebab kita terus dengan pihak headquarters. Maksudnya kita menggunakan yang original lah. Ya. Jangan pergi beli kat mana-mana. Saya tak kenal orang tu. Dan ini juga ada jaminan dari segi insurannya. Dan untuk akhirnya kepada mereka di luar sana, sekiranya lah mungkin ingin menggunakan ataupun mendapatkan peti plasenta yang kita kena cari ejen-ejen yang sah, yang berdaftar. Macam saya di Tanjung Karang ini, kita berhubung dengan Pak Abu lah. Walaupun saya sendiri boleh mencadang kepada sesiapa saja, tetapi bila orang bertanya dengan saya, saya terus minta berhubung dengan Pak Abu. Sebab Pak Abu lebih arif dan dia boleh menerangkan keseluruhan dari segi perjalanan pengurusan menggunakan peti plasenta ini. Jadi kita tidak ada rasa was-was lah. Dan setakat ini di kawasan kita ini yang memang banyak COVID di kawasan Tanjung Karang, memang COVID kita tak tahu di mana-mana. Tetapi mungkinlah oleh kerana saya melihat anak Pak Abu sendiri, Pak Is, pernah disahkan positif COVID. Yang menjadi tanda tanya kepada saya, bila dia masuk aja tak sampai 5 hari, sepatutnya 14 hari kuarantin. Jadi bila dia balik, saya pun menjadi was-was lah, sebab masa tu PKP yang pertama. Betul. Wabak ni mula menyerang. Betul. Saya ni was-was sebab cakap kenapa dia balik? Dia masih di kuarantin. Sepatutnya. Jadi kita nak sahkan bila tidak ada gelang lagi di tangan, itu sah lah. Betul. Jadi bila saya tanya Pak Abu cakap ini sebab dia menggunakan peti plasenta dan boleh merawat sistem dalam tubuh badan. Buanglah benda-benda yang tak pakai ini, mungkin termasuklah COVID yang ada dalam badan. Orang lain semua kuarantin 14 hari, dia hanya 4 ke 5 hari lebih kurang tu lah. Jadi itu yang saya nampak, testimoni ini berlaku di depan kita. Kalau yang berada di luar sana, kalau saya tunjuk testimoni di utara, selatan, di mana negara-negara luar, itu mungkin kita tak berapa yakin. Sebab ialah orang-orang mati level ni, dia akan tunjuk testimoni itu yang betul-betul takut. Betul. Kita nak percaya pun susah juga.
Tetapi ini berlaku di depan mata saya dan berlaku di Tanjung Karang. Yang kita bawa tu sebenarnya ramai lagi. Saya kalau buat walkabout Don Sungai Burong ni, sekali jalan tu 10 orang. Wah. 10 orang tu macam-macam sakit semua. Ya, betul. Ha, Bukan semua sihat tak semua sihat. Yang sihat kita tak melawat. Jadi kita melawat yang sakit. Ya. Jadi kalau seminggu tu saya buat 2 kali lawatan, mana 20 orang yang sakit. Ya. Macam-macam lah dia orang punya ni. Jadi dekat situ kita rasa kalau kita bawa makanan, dia akan makan habis. Ya. Tapi bila kita bawa suplemen untuk merawat tubuh, mungkin dia sihat seperti yang saya sebut 2-3 orang tadi. Dia boleh bekerja dan itulah khidmat kita yang boleh kita bagi. Kita nak bagi duit setiap hari, kita pun tak mampu. Kita pun tak berduit juga. Jadi itulah Pak Bu. Okey, terima kasih Tuan Marwan selaku pegawai khas pada Adun Sungai Burong. So saya nak mengulas beberapa perkara lah di sini. Apa yang saya nampak bahawa pihak Adun Sungai Burong ni dia membantu masyarakatnya tak kira bulu lah orang kata. Wah, memang kau baju hijau, baju merah, baju biru dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang kita rasa kita boleh bawa contoh dan kita bolehlah terang-terangkan kepada adun-adun di kawasan tempat kita masing-masing. Okey, yang keduanya apabila benda ni peristiwa plasenta ni dah dapat berkembang di masyarakat dan mereka pun telah makan dan macam mana kita punya formula, yang penting masuk mulut dulu. Nanti peti itu akan bercakap sendiri. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini kepada mereka-mereka yang telah dibantu, mungkin seminggu 20 orang apa semua, mungkin yang bermasalah ada 7-8 orang. Jadi mereka ni sebenarnya ada peluang untuk mendana pendapatan. Caranya dia kena bagi tahu orang lain, saudara mara dia ke, kakak abang dia ke, jiran-jiran dia ke, ataupun kawan-kawan dia yang bermasalah. Dia bagi tahu ataupun dia berkempen kepada kawan dia tu, okey, saya sihat ni, makan itu, kalau kau nak makan, jom aku tunjuk. Jadi di sinilah wujudnya satu peluang pendapatan kepada si Asnaf ni tadi, supaya dia dapat menjana pendapatan tambahan. Jadi saya memang banyak berterima kasih lah, khususnya kepada Cik Marwan dan pihak Adun Sungai Burong kerana memberi ruang dan kesempatan kepada saya cuba nak memperkenalkan. Pasal bila di Selangor ni, kita sama-sama tahu masing-masing masyarakat dia agak bijak pandai. Alat-alat media ni macam-macam ada. Produk-produk suplemen ni kalau dikira tak tahu banyak dah. Jadi kita nak menembusi pasaran tu adalah kena melalui cara-cara yang bukan macam mana mereka buat. Baru boleh sikit. Dan inilah cara yang saya cuba bawa. Alhamdulillah YB Datuk Samsudin dan Encik Marwan sendiri telah membuktikan sokongannya kepada tim 37 Malay Group Tanjung Karang ini cuba memasarkan di kawasan setempat sebelum pergi ke tempat lain. Alhamdulillah saya rasa sedikit sebanyak apa yang saya perlu ketengahkan pada program kali ini sangat orang kata saya sangat berterima kasih kepada Tuan Marwan kerana dapat meluangkan masa. Maklum sajalah beliau adalah salah seorang pegawai khas daripada Dewan Undangan Negeri, memang banyak masa yang diperlukan. Jadi alhamdulillah pagi ini dia boleh bersama kita. Dan apa yang saya perlu tekankan di sini, satu konsep pemasaran yang kita boleh lakukan dalam kumpulan kita ni, khususnya dalam tim 37 Malay Group ni. Sebagai contoh, kita berupaya untuk mendaftarkan satu NGO di bawah kumpulan ni. Dan NGO ni boleh membantu masyarakat-masyarakat lain. Sebagai contoh, saya yang paling terkini, yang paling dekat yang saya boleh bagi contoh adalah Ustaz Abid Liu. Macam mana dia buat? Jadi di sini maksudnya kita mencari penyumbang-penyumbang untuk menginfak si plasenta ni, nak bagi kepada NGO tu untuk diberikan kepada masyarakat. Bukan kita suruh NGO tu beli. Maksudnya di sini kita cari rakan-rakan kita yang orang kata mampu untuk membantu, dan ini pun usaha ke jalan Allah juga. Jadi apabila kita jumpa macam mana Tuan A, dia kata okey saya nak sumbang ni beberapa tu jumlah dia akan keluarkan sebanyak duit berapa, okey setiap plasenta itu NGO itulah yang akan uruskan. Jadi ini salah satu perkara yang saya rasa saya nampak kita akan bergerak lebih ke depan lagi.
Jadi mungkin apa yang saya cuba ketengahkan ni agak berbeza dengan leader-leader yang lain, tapi inilah saya cuba mengatur satu gerakan yang agak berbeza dan sangat berkesan. Jadi itu saja daripada saya, dan sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih pada kita punya tim elit Pavo, Tuan Borhan ataupun Tuan Bob, juru-juruan dalam tim Malay Group, dan beberapa leader-leader lain yang memang sangat membantu. Dan yang seterusnya, kita ucap banyak terima kasih pada Tuan Marwan kerana dapat memberi satu suntikan, satu kaedah yang ianya bukan boleh dilaksanakan di kawasan Tanjung Karang saja, kawasan Sungai Burong saja, dan mungkin berada di tempat-tempat lain. Dan di sini kita menggunakan satu label dia Kelab Usahawan Tim 37 Malay Group. Okey, di sini kita akan orang kata merakyatkan benda ni sampai satu daerah, satu kampung, satu daerah, satu negeri dan satu Malaysia. InsyaAllah apa yang kita cuba usahakan dan cara yang saya cuba ketengahkan ni dapat memberi kesan, memberi satu cara yang setidak-tidaknya akan menambah kita punya pengguna produk PT Placenta dan juga kita punya pengedar-pengedar baru. Jadi lagi sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua. Semoga kita berjumpa di puncak kejayaan dan sama-samalah kita menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan tabah dan kata banyak-banyak sabar. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.